Selamat datang saudara-saudari. Mari kita mendengar Matius babak 18 dan 19. Siapa yang terbesar? Pada waktu itu, pengikut-pengikut Yesus datang kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang dianggap terbesar antara orang yang menikmati pemerintahan Allah? Yesus memanggil seorang kanak-kanak dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka semua. Lalu Yesus berkata, ketahuilah, kecuali kamu mengubah sikap dan menjadi seperti kanak-kanak, kamu tidak dapat menikmati pemerintahan Allah. Orang yang dianggap terbesar antara mereka yang menikmati pemerintahan Allah adalah orang yang merendahkan hati, merendahkan diri dan menjadi seperti kanak-kanak. Sesiapa yang menyambut kanak-kanak seperti ini, kerana aku menyambut aku. Hal-hal yang menyebabkan orang berdosa. Ayat 6. Sesiapa menyebabkan salah seorang pengikut aku yang kecil ini tidak lagi percaya kepada aku, lebih baik jika batu kesaran diikatkan pada leher orang itu, lalu dia ditenggelamkan ke dalam laut yang dalam. Alangkah malangnya dunia ini kerana ada perkara-perkara yang menyebabkan orang berdosa. Perkara-perkara seperti ini akan sentiasa berlaku, tetapi malanglah orang yang menyebabkannya. Jika tangan atau kakimu menyebabkan kamu berdosa, potonglah dan buanglah tangan atau kaki itu. Lebih baik kamu hidup dengan Allah tanpa sebelah tangan atau sebelah kaki daripada kamu dibuang ke dalam api neraka dengan kedua-dua belah tangan atau kaki. Jika matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkillah dan buanglah mata itu. Lebih baik kamu hidup dengan Allah tanpa sebelah mata daripada kamu dibuang ke dalam api neraka dengan kedua-dua belah mata. Perumpamaan tentang domba yang sesat. Ayat 10. Awas, jangan hina salah seorang pengikutku yang kecil ini. Ketahuilah, malaikat-malaikat mereka sentiasa di hadirat Bapa-Ku di syurga. Anak manusia datang untuk menyelamatkan orang yang sesat. Bagaimanakah pendapat kamu? Apakah yang akan dilakukan oleh orang yang mempunyai 100 ekor domba? Jika seekor daripada kawanan domba itu sesat, tentunya orang itu akan meninggalkan 99 ekor domba yang sedang meragut rumput di bukit, lalu pergi mencari domba yang sesat itu. Ketahuilah, apabila dia menjumpai domba itu, kegembiraannya atas domba yang seekor itu lebih besar daripada kegembiraannya atas 99 ekor domba lainnya yang tidak sesat. Demikian juga Bapa kamu yang di syurga tidak mahu salah seorang pengikut aku yang kecil ini sesat. Jika saudaramu berdosa. Ayat 15. Jika saudaramu berdosa terhadapmu, pergilah kepada dia dan tunjukkanlah kesalahannya. Lakukan hal ini dengan diam-diam antara kamu berdua sahaja. Jika dia menurut kata-katamu, maka kamu berjaya mendapat kembali saudaramu. Tetapi jika tidak, bawalah seorang atau dua orang bersama-samamu. Buatlah demikian kerana di dalam Alkitab tertulis, tiap-tiap tuduhan harus dikuatkan oleh kesaksian 2 atau 3 orang saksi. Jika dia tidak mahu menerima nasihat mereka, beritahukan perkara itu kepada jemaah.
Akhirnya, jika dia masih tidak mahu menerima nasihat jemaah, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Yang dilarang dan yang diizinkan, ayat 18. Ketahuilah, apa yang kamu larang di dunia akan dilarang juga di syurga. Apa yang kamu izinkan di dunia akan diizinkan juga di syurga. Ketahuilah juga, setiap kali dua orang antara kamu di dunia ini bersetuju berdoa bagi perkara apa sahaja, doa itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku di syurga. Hal itu demikian kerana apabila 2 atau 3 orang berkumpul kerana aku pun di situ bersama-sama mereka. Perumpamaan tentang pegawai yang tidak mahu mengampuni orang. Ayat 21. Petrus datang kepada Yesus dan bertanya, "Ya Tuhan, jika saudara aku berdosa terhadap aku, berapa kalikah harus aku ampuni dia? Sehingga 7 kali ke?" Yesus menjawab, "Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali. Aku berkata demikian kerana apabila Allah memerintah, keadaannya seperti berikut. Seorang raja hendak memeriksa akaun pegawai-pegawainya. Apabila raja mula berbuat demikian, salah seorang pegawainya yang meminjam wang beratus-ratus juta dibawa menghadap. Pegawai itu tidak mempunyai cukup wang untuk melunaskan hutangnya. Oleh itu, raja memberikan perintah supaya pegawai itu dijual sebagai hamba bersama-sama anak, isterinya dan segala harta miliknya untuk melunaskan hutangnya. Pegawai itu sujud di hadapan raja dan memohon, "Bersabarlah terhadap hamba. Hamba akan melunaskan segala hutang hamba." Raja itu kasihan kepadanya lalu menghapuskan semua hutangnya dan membebaskan dia. Tetapi apabila pegawai itu keluar, dia berjumpa dengan seorang pegawai lain yang terhutang wang beberapa ratus sahaja kepada dia. Dia menangkap rakannya lalu mencekiknya dan berkata, "Lunaskan semua hartamu. Lunaskan semua hutangmu." Rakan itu sujud di hadapannya dan memohon, "Bersabarlah, aku akan melunaskan hutang aku." Tetapi pegawai itu tidak menghiraukan permohonan rakannya. Sebaliknya, dia memberikan perintah supaya rakannya dipenjarakan sehingga dia melunaskan hutangnya. Apabila pegawai-pegawai yang lain melihat hal itu, mereka sangat sedih dan melaporkan segala perkara itu kepada raja. Lalu raja memanggil pegawai yang jahat itu dan bertitah, "Hai hamba yang jahat, semua hutangmu sudah dihapuskan kerana kamu memohon supaya beta mengampuni kamu. Sepatutnya kamu mengasihani rakanmu sebagaimana beta sudah mengasihanimu." Raja sangat murka. Lalu pegawai yang jahat itu dipenjarakan dan dihukum sehingga semua hutangnya dilunaskan. Yesus mengakhiri ceritanya dan berkata, "Demikianlah, Bapa-Ku yang di syurga akan memperlakukan setiap orang daripada kamu jika kamu tidak mengampuni saudaramu dengan ikhlas." Ajaran Yesus tentang perceraian, bab 19. Setelah Yesus mengatakan semua itu, dia meninggalkan Galilea lalu pergi ke daerah Yudea di seberang Sungai Yordan.
Banyak orang mengikut dia dan dia menyembuhkan orang sakit di situ. Beberapa orang Farisi datang untuk memerangkap Yesus. Mereka bertanya, adakah Taurat kita membenarkan seorang lelaki menceraikan isterinya dengan sebarang alasan? Yesus menjawab, Belum pernahkah kamu baca ayat Alkitab yang mengatakan bahawa pada mulanya Allah menjadikan orang lelaki dan perempuan. Kemudian Allah berfirman, itulah sebabnya seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan isterinya. Lalu kedua-duanya menjadi satu. Dengan demikian, mereka bukan lagi dua orang, tetapi satu. Oleh itu, mereka yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Orang Farisi di situ bertanya kepada Yesus, jika demikian, mengapa Musa memberikan hukum yang membenarkan seseorang menceraikan isterinya asal menulis surat cerai? Yesus menjawab, Musa membenarkan kamu menceraikan isteri kerana kamu terlalu suka diajar. Tetapi sebenarnya bukanlah demikian pada mulanya. Ketahuilah, sesiapa menceraikan isterinya kecuali kerana perzinaan, orang itu berzina jika dia berkahwin lagi dengan wanita lain. Pengikut-pengikut Yesus berkata kepadanya, jika demikian halnya dengan kehidupan suami isteri, lebih baik tidak berkahwin. Yesus menjawab, tidak semua orang dapat menerima ajaran ini. Hanya mereka yang sudah dikurniai oleh Allah kemampuan untuk menerimanya. Banyak sebabnya mengapa orang tidak berkahwin. Ada yang dilahirkan demikian, ada yang dijadikan mandul, dan ada pula yang tidak berkahwin supaya dapat mengabdikan diri kepada Allah. Biarlah orang yang sanggup menerima ajaran ini berbuat demikian. Yesus memberkati kanak-kanak. Ayat 13. Beberapa orang membawa kanak-kanak kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya kepada kepala kanak-kanak itu dan mendoakan mereka. Tetapi pengikut-pengikut Yesus memarahi orang yang membawa semua kanak-kanak itu. Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, biarlah kanak-kanak itu datang kepada aku. Jangan larang mereka, kerana orang seperti inilah yang menikmati pemerintahan Allah. Yesus meletakkan tangannya pada kepala semua kanak-kanak itu. Kemudian dia pergi. Orang muda yang kaya. Ayat 16. Pada suatu hari, seorang lelaki datang kepada Yesus. Dia bertanya, Guru, buatan baik apakah yang harus saya lakukan supaya beroleh hidup sejati dan kekal? Yesus menjawab, mengapakah kamu bertanya kepada aku tentang apa yang baik? Hanya Allah yang baik. Taati hukum Allah jika kamu hendak beroleh hidup sejati dan kekal. Hukum yang mana? Tanya orang itu. Yesus menjawab, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan memberikan kesaksian palsu. Hormatilah ibu bapamu dan kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Semua hukum ini sudah saya taati, jawab orang muda itu. Adakah lagi yang harus saya lakukan? Yesus berkata kepadanya, jika kamu hendak menjadi sempurna, pergilah jual segala sesuatu yang kamu miliki dan berikan wangnya kepada orang miskin. Maka
kamu akan beroleh harta di syurga. Kemudian, marilah, ikutlah aku. Apabila orang muda itu mendengar hal itu, dia meninggalkan tempat itu dengan susah hati kerana dia sangat kaya. Lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Ketahuilah, susah sekali bagi orang kaya menikmati pemerintahan Allah. Aku berkata kepada kamu, lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya menikmati pemerintahan Allah." Apabila pengikut-pengikut Yesus mendengar kata-katanya, mereka sangat hairan. Mereka berkata, "Jika demikian, siapa yang boleh diselamatkan?" Yesus memandang mereka lalu berkata, "Hal ini mustahil bagi manusia, tetapi Allah dapat melakukan segala perkara." Lalu Petrus berkata, "Lihatlah, kami sudah meninggalkan segalanya mengikut Guru. Apa yang akan kami terima daripada Allah?" Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah bahawa pada masa Anak Manusia duduk di atas takhtanya yang mulia di dunia baru Allah, kamu 12 pengikut aku juga akan duduk di atas takhta dan memerintah 12 suku Israel. Setiap orang yang sudah meninggalkan rumah atau saudara lelaki atau saudara perempuan atau ibu bapa atau anak-anak atau ladang kerana aku akan menerima 100 kali ganda apa yang sudah ditinggalkan, serta menerima hidup sejati dan kekal. Tetapi banyak orang yang sekarang ini terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang sekarang ini terakhir akan menjadi yang terdahulu." Ini adalah dalam Matius babak 18 dan 19. Sekian, terima kasih. Shalom.